Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kami akan membentangkan tugasan 3 penulisan akademik yang bertajuk Analisis Keutuhan Wacana, Sumber Rujukan dan Kejelasan Penulisan, yang mana kami mengambil artikel jurnal yang bertajuk Wabak COVID-19, Pengurusan Aspek Kesihatan Mental Semasa Norma Baharu oleh Abdul Rashid Abdul Aziz, Nur Hafizah Muhammad Sukar dan Nur Hamizah Abdul Razak. Baiklah, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu terdiri daripada diri saya sendiri, iaitu Syahiran bin Saidin. Ahli kumpulan saya yang kedua ialah Muhammad Aiman bin Zamri, dan ahli kumpulan saya yang terakhir ialah Adham Aiman bin Yusnizan. Baiklah, sebelum kami memulakan pembentangan kami, adalah lebih baik jika kami membentangkan isi kandungan yang akan kami huraikan sebentar sahaja lagi. Baiklah, yang pertama ialah definisi wacana, yang kedua konsep keutuhan wacana, yang ketiga analisis keutuhan wacana dalam artikel, yang keempat kemahiran membuat rujukan, dan yang terakhir ialah kejelasan dalam penulisan. Baiklah, saya akan memulakan dengan pembentangan bab 1, iaitu definisi wacana. Menurut Asma Haji Omar, 1986, beliau menjelaskan bahawa wacana ialah keseluruhan bahasa yang dilahirkan oleh penutur atau penulis, iaitu sistem bahasa dan unsur-unsur luar yang menyumbang kepada sesebuah pertuturan dan penulisan menjadi lebih bermakna dalam sesebuah komunikasi itu. Terdapat 4 jenis konsep yang mana digunakan untuk menjadikan sesebuah wacana itu lebih utuh. Yang pertama ialah keutuhan semantik, yang kedua ialah keutuhan leksikal, yang ketiga ialah keutuhan gramatikal, dan yang terakhir ialah keutuhan fonologi. Baiklah, saya akan membentangkan mengenai keutuhan semantik. Sebelum itu, saya ingin mendefinisikan apakah itu semantik. Dari segi bahasa, perkataan semantik merujuk kepada ilmu yang mengkaji perkaitan antara lambang atau perkataan atau ayat dengan maknanya. Yang secara umumnya, semantik merupakan kajian berkaitan dengan makna sesuatu perkataan, frasa dan ayat dalam sesuatu bahasa yang digunakan dalam komunikasi lisan atau tulisan. Mengenai keutuhan semantik, terdapat 2 bahagian utama di dalam keutuhan semantik ini tersebut. Yang pertama ialah hubungan semantik antara bahagian wacana, yang kedua ialah hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Yang pertama ialah hubungan semantik antara bahagian wacana. Ianya terdapat 5 hubungan, iaitu yang pertama ialah hubungan sebab dan akibat, yang kedua ialah hubungan sebab dan tujuan, yang ketiga ialah hubungan sebab dan hasil, yang keempat hubungan latar dan kesimpulan, dan yang terakhir ialah hubungan memperkuat isi. Baiklah, bagi hubungan yang kedua ialah hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Terdapat 3 bahagian yang terdapat di dalam hubungan ini. Yang pertama ialah kesatuan tajuk atau topik, yang kedua hubungan sosial antara penutur dan pendengar, dan yang terakhir ialah laras bahasa yang bersesuaian. Seterusnya, saya akan membentangkan analisis keutuhan wacana di dalam artikel, iaitu mengenai keutuhan semantik. Terdapat beberapa keutuhan semantik yang telah kami dapati di dalam artikel yang telah kami pilih ini. Salah satunya ialah hubungan sebab dan akibat. Baiklah, kita lihat di dalam slide. Bagi ayat yang telah di-highlightkan dengan warna hijau yang pertama, penularan wabak COVID-19 ini telah memberi impak kepada semua aspek kehidupan. Ayat ini merupakan ayat sebab, dan ayat akibatnya ialah
memberi kesan psikologi kepada manusia sehingga ramai orang berasa cemas, tertekan, bimbang dan takut dijangkiti wabak ini. Bagi ayat sebab, penularan wabak COVID-19 ini merimpak kepada semua aspek kehidupan, yang mana kesinambungan bagi ayat sebab ini ialah akibat yang mana COVID-19 ini memberi pelbagai kesan kepada semua aspek kehidupan. Salah satunya ialah kesan psikologi kepada manusia, sehingga ramai orang berasa cemas, tertekan, bimbang dan takut dijangkiti wabak ini. Baiklah, hubungan semantik yang kami dapati dalam artikel ini, yang kedua ialah hubungan sebab dan tujuan. Sebelum itu saya akan menerangkan apakah itu maksud daripada hubungan sebab dan tujuan. Hubungan sebab dan tujuan ini bermaksud ayat pertama ialah menerangkan sebab berlakunya sesuatu benda itu, dan ayat kedua itu memberi kesinambungan kepada ayat pertama, iaitu tujuan mengapa sesuatu benda itu bersebab sedemikian. Sebagai contoh, Amir belajar bersungguh-sungguh kerana dia ingin berjaya dalam pelajaran. Maksudnya Amir belajar bersungguh-sungguh sebabnya dan tujuan kenapa dia ingin belajar bersungguh-sungguh ialah kerana dia ingin berjaya dalam pelajaran. Sebagaimana yang dapat kita lihat di dalam slide, ayat pertama bagi sebab ialah ayat yang di-highlight dengan warna hijau. Individu yang menjalani perintah kawalan pergerakan ini ialah orang awam, dan ayat selepasnya ataupun ayat tujuannya ialah hal ini bagi membendung penularan wabak COVID-19 dalam kalangan masyarakat awam melalui pelaksanaan penjarakan sosial, yang mana hal ini dapat kita lihat. Individu yang menjalani perintah kawalan ini ialah orang awam sebabnya, dan mengapa ia dilakukan. Hal ini bertujuan bagi membendung penularan wabak COVID-19 dalam kalangan masyarakat awam melalui pelaksanaan penjarakan sosial. Iaitu makna dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan kata. Ianya berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan oleh penulis itu. Dan sifat dan fungsi perkataan itu sendiri boleh ditafsirkan lebih daripada satu makna. Dapat dilihat bahawa keutuhan leksikal ini ianya merupakan satu aspek yang penting dalam sesebuah penulisan wacana, kerana ianya akan menjadikan penulisan wacana itu lebih utuh. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai konsep semantik dalam pemilihan leksikal. Terdapat 7 konsep semantik yang terdapat dalam pemilihan leksikal ini. Kita mulakan dengan yang pertama ialah hiponim. Hiponim bermaksud kata dan maknanya terangkum dalam makna lain. Sebagai contoh, terdapat pelbagai jenis baju wanita di butik ini. Antaranya ialah baju kebaya, chongsam, sari dan sebagainya. Maksudnya di sini perkataan baju wanita itu boleh digubah kepada perkataan yang lain, yang mana seperti kebaya, chongsam, sari dan sebagainya. Yang kedua ialah homonim. Homonim merujuk kepada perbezaan makna berdasarkan konteks dan situasi, atau kata yang bunyinya sama tetapi mempunyai erti yang berlainan. Sebagai contoh, perkataan daki mempunyai dua maksud, yang mana jika digunakan di konteks yang berlainan, dia akan membawa kepada makna yang berlainan. Sebagai contoh, daki untuk mendaki gunung, dan juga daki ialah kotoran yang terdapat di dalam pada badan kita. Yang kedua ialah antonim. Antonim bermaksud kata-kata atau leksikal yang membawa kepada erti pertentangan.
pemilihan pasangan yang sesuai akan menentukan ketepatan makna wacana itu. Sebagai contoh antonim ialah buruk lawannya cantik, lama lawannya baru, dan sebagainya. Seterusnya ialah sinonim. Sinonim bermaksud satu konsep yang menunjukkan bahawa pelbagai kata yang menyokong makna yang sama atau hampir sama. Penggunaan sinonim ini merupakan penggunaan yang penting dalam suatu penulisan wacana itu untuk menunjukkan uh, wacana itu lebih utuh dan juga menunjukkan uh, keluasan tata bahasa penulis tersebut dan juga akan uh, membantu wacana tersebut agar tidak bosan untuk dibaca. Sebagai contoh, antara contoh sinonim ialah perkataan cantik, uh, yang perkataan yang boleh disamakan dengan cantik ialah anggun, dan lain-lain lagi. Dan seterusnya ialah pengulangan kata yang sama. Pengulangan kata yang sama ini bermaksud terdapat pengulangan kata di dalam ayat-ayat selepasnya. Maksudnya ayat yang pertama terdapat ayat perkataan tersebut dan ayat kedua terdapat juga ayat yang sama, perkataan yang sama. Yang seterusnya ialah kolokasi. Kolokasi ini bermaksud dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri, tetapi kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain. Sebagai contoh, perkataan sungai sentiasa dikaitkan dengan akuatik, yang mana ianya tidak boleh berpisah. Dan yang terakhir ialah unsur bersambut. Sebagai contoh, guru menanyakan soalan kepada murid. Murid menjawab soalan tersebut. Seterusnya, kita beralih kepada analisis keutuhan leksikal pada artikel yang telah kami pilih ini. Bagi contoh yang pertama, terdapat unsur pengulangan, iaitu pada ayat pertama, suhu kesihatan mental boleh mempengaruhi cara berfikir, tingkah laku dan perasaan seseorang. Tahap kesejahteraan mental boleh mempengaruhi cara seseorang itu membuat keputusan dan pilihan dalam hidup, menyelesaikan masalah serta berinteraksi dengan orang lain. Dapat kita lihat di slide ini bahawa perkataan mental ini diulang pada ayat pertama dan ayat kedua. Seterusnya kita beralih kepada contoh yang kedua, iaitu penggunaan unsur sinonim di dalam artikel. Dapat kita seperti yang kita lihat di slide ini. Perhimpunan besar-besaran atau mempunyai kontak rapat dengan individu yang berisiko bagi mengelakkan penyebaran virus COVID-19. Perkara yang sama turut digesa oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam mengekang penularan wabak ini. Dapat kita lihat perkataan penyebaran mempunyai makna yang sama dengan penularan, dan perkataan virus juga mempunyai makna yang hampir sama dengan perkataan wabak ini. Ini menunjukkan penulis mempunyai keluasan tata bahasa yang baik. Dan contoh yang ketiga ialah penggunaan perkataan hiponim. Seperti yang kita lihat di slide. Sorotan kajian lepas dari Cambridge University Press yang dikongsikan oleh Fox 1999 melaporkan bahawa selain memberikan kecergasan badan, aktiviti fizikal juga menyumbang kepada peningkatan imej kendiri dan keyakinan diri, sekaligus meningkatkan kualiti cara berfikir dan menstabilkan emosi. Latihan fizikal seperti senam aerobik, berjoging, berbasikal, mendaki gunung dan sebagainya mampu melahirkan mood atau emosi positif dan meningkatkan daya kognitif bagi orang dewasa. Seperti yang dapat dilihat, perkataan yang di-highlight yang pertama ialah aktiviti fizikal. Ianya dan
Unsur hiponim yang terdapat di sini ialah aktiviti fizikal, yang mana perkataan makna daripada aktiviti fizikal ini uh, dijelaskan dengan lebih lanjut lagi dengan memberikan contoh daripada aktiviti fizikal itu tersebut, seperti senam aerobik, berjoging, berbasikal dan juga mendaki gunung. Okay, saya akan sambung pembincangan kumpulan kami dengan meneruskan dengan tajuk definisi keutuhan gramatikal. Maksud hubungan keutuhan gramatikal ialah hubungan wacana berkaitan dengan tata bahasa. Analisis wacana dari segi bentuk atau struktur, maka lahirlah wacana. Ia juga merupakan salah satu hubungan yang berkualiti, dapat memperlihat hubungan berdasarkan binaan tata bahasa. Ia juga dapat dibuktikan melalui penggunaan penanda gramatikal. Terdapat beberapa jenis keutuhan gramatikal. Antara jenis-jenis keutuhan gramatikal ialah penanda rujukan, penanda penggantian, elipsis, penanda hubungan. Terdapat beberapa jenis keutuhan gramatikal. Antara jenis-jenis keutuhan gramatikal ialah penanda rujukan, penanda penggantian, elipsis, penanda hubungan. Selanjutnya kita beralih kepada penanda penggantian. Penanda penggantian proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur lain seperti kata nama, kata kerja dan klausa. Penggantian dalam bahasa Melayu dapat bersifat kata nama, nomina, kata kerja, verbal dan klausa. Contoh penggantian yang bersifat kata nama atau nomina, ialah kami membeli sebuah kereta baru, kami juga membeli sebuah. Contoh penggantian yang bersifat kata kerja atau verbal, pelajar itu sering melakukan kegiatan samsing di sekolah. Perbuatan itu sering menyebabkan dia diberhentikan sekolah. Ini kita boleh lihat di sini contoh penggantian sifat kata nama atau nomina. Contoh yang pertama ialah jiran kami membeli sebuah kereta baru. Kami juga membeli sebuah. Jadi kita tidak mengulang kereta tersebut pada ayat yang kedua. Okay, seterusnya saya lampirkan juga contoh bagi penanda penggantian. Seterusnya kita beralih kepada elipsis. Elipsis ini ialah unsur pelenyapan untuk mengelakkan pengulangan maklumat dalam ayat seterusnya. Elipsis melibatkan penggunaan kata, frasa atau klausa yang telah disebut dalam ayat sebelumnya. Elipsis dapat dikatakan sebagai penggantian kosong, iaitu sesuatu yang ada tetapi tidak diucapkan dan dituliskan. Contohnya, pemuda itu kelihatan resah, tidak tahu arah mana yang harus ditujunya. Contoh di sini kita menggunakan pemuda itu kelihatan resah. Pada ayat seterusnya kita tidak mengulangi frasa. Seterusnya kita beralih kepada penanda penghubung. Penanda penghubung berfungsi menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dan ayat dengan ayat. Terdapat 6 fungsi kata penghubung dalam bahasa Melayu. Antaranya penghuraian. Penghuraian menghuraikan sesuatu perkara. Contohnya, seterusnya, selain itu, pada sudut yang lain. Seterusnya kita beralih kepada pengembangan idea. Pengembangan idea untuk mengembangkan idea sesuatu ayat. Contohnya seperti oleh itu, kerana dan. Seterusnya kita beralih kepada yang seterusnya, penambahan. Penambahan untuk memberi maklumat tambahan terhadap sesuatu perkara. Contohnya sebelum, kemudian, berikutnya, pada masa ketika itu, lebih-lebih lagi selanjutnya. Yang keempat ialah penghubung tempoh. Penghubung tempoh ialah urutan masa atau siri berlakunya sesuatu. Contohnya pertama, kedua, ketiga, kemudian. Seterusnya kita beralih kepada yang seterusnya, iaitu penghubung musabat. Hubung musabat merupakan sebab berlakunya sesuatu. Contohnya,
kerana itu, oleh sebab itu. Yang akhir sekali, tentangan. Menunjukkan pertentangan maklumat antara satu ayat yang baru diperkatakan dengan sebelumnya. Contohnya, tetapi sebaliknya, namun, walau bagi. Definisi keutuhan fonologi yang dilihat dari segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Contohnya, Abang Ali sudah makan nasi. Ayat ini mengandungi ketaksaan makna bergantung kepada hentian atau kesenyapan suara berlaku selepas perkataan abang. Maka ini membawa maksud Ali sudah makan nasi. Tetapi kesenyapan suara berhenti selepas perkataan Ali, maka ayat ini bermaksud abang Ali sudah makan nasi. Jadi, kalau kita sebut abang Ali sudah makan nasi, ini bermakna abang Ali yang makan nasi. Kalau kita sebut abang Ali suara, kesenyapan atau hentian ayat yang membawa makna yang berbeza. Contoh seperti tadi, ni kita buat contoh lain. Kakak Aminah makan biskut di kafe. Kalau macam tu, kakak Aminah yang makan biskut di kafe. Kalau ayat yang kedua, kakak Aminah makan biskut di kafe. Maksudnya, Aminah yang makan di kafe, bukan kakaknya. Intonasi dan nada suara dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Berperanan penting. Intonasi dan nada suara dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Berperanan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza satu ayat. Intonasi dan nada yang berbeza membawa maksud yang berbeza. Contohnya dalam kelas, kita boleh simpulkan dengan kata contohnya, Adham, sila keluar. Contoh dengan nada yang tinggi. Kalau satu lagi, Adham, sila keluar. Macam tu biasa. Okey, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk aspek yang seterusnya adalah kejelasan penulisan berdasarkan artikel yang telah kami kaji. Pertama, penulis menerapkan aspek kohesif dan koheren yang mantap di dalam artikel yang ditulis. Kedua, penulis menggunakan bahasa yang formal dan tersusun. Ketiga, penulisan artikel mempunyai tujuan dan objektif yang jelas supaya mudah difahami. Dan yang terakhir sekali, untuk yang keempat adalah penyusunan ayat yang ditulis oleh penulis di dalam setiap perenggan perlulah mencapai kejelasan di dalam penyampaian. Itu adalah antara 4 aspek utama di dalam kejelasan penulisan. Seterusnya, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai maksud atau definisi apa itu kohesif. Kohesif ini merupakan suatu konsep yang mempunyai perkaitan atau hubungan dalam menghuraikan idea antara setiap teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Atau dalam erti kata lain, kohesif ini dia terdapat pertautan ataupun kesinambungan antara suatu ayat dengan ayat yang lain dalam membentuk wacana yang baik. Selain itu, Michael Holiday dan Ruqayyah Hassan 1980 mengeluarkan pendapat bahawa kohesif merupakan pertautan antara ciri-ciri linguistik yang menghubungkan satu urutan ayat. Itu adalah mengenai serba sedikit apa yang dimaksudkan dengan kohesif ini. Baiklah, selanjutnya kita akan pergi kepada koheren. Di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan koheren. Koheren ini merupakan kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain dalam membentuk ayat-ayat yang memiliki makna yang utuh. Di sini dapat saya sampaikan bahawa di dalam suatu penulisan yang koheren, idea-idea yang disampaikan ataupun yang ingin diekspresikan
perlulah jelas serta mengikut urutan yang logik dan perlu disokong dengan bukti yang kukuh. Hal ini penting supaya dapat memudahkan para pembaca bagi mengikuti hujah-hujah atau tujuan penulisan yang ingin disampaikan oleh penulis. Itu adalah serba sedikit mengenai apakah itu koheren. Ciri-ciri penulisan kohesif. Saya sertakan di sini terdapat 5 ciri-ciri utama di mana menunjukkan sebuah wacana tersebut mengaplikasikan penulisan yang berkonsepkan atau mempunyai aspek kohesif. Yang pertama adalah ciri-cirinya berbagai-bagai struktur ayat. Yang kedua, menggunakan tanda baca yang betul. Yang ketiga, menggunakan kata hubung dengan tepat. Yang keempat, peralihan antara perenggan dengan bahagian-bahagian lain adalah tepat dan benar. Dan yang terakhir sekali adalah perenggan dibina dengan baik. Itu adalah 5 aspek ataupun 5 ciri-ciri utama di dalam penulisan kohesif. Ciri-ciri penulisan koheren. Ciri-ciri penulisan koheren yang telah kami kaji ataupun yang telah kami dapati daripada artikel yang kami kaji ataupun yang kami analisis adalah terdapat 4 ciri-ciri utama, iaitu yang pertama, menentukan isi sokongan berkait antara satu sama lain. Yang kedua, mengeluarkan isi yang tidak menyokong isi utama. Yang ketiga, menggunakan kata hubung dengan tepat. Dan yang terakhir sekali adalah memastikan huraian mempunyai perkaitan dengan isi utama atau isu utama yang dibincangkan. Maka terdapat 4 ciri-ciri penulisan koheren yang telah kami dapati. Berikut merupakan contoh kohesif yang kami ambil daripada petikan artikel yang kami analisis. Sekiranya seseorang itu ingin meluahkan perasaan dan berkongsi masalah yang dihadapi dengan orang lain, pilihlah individu yang dipercayai seperti ahli keluarga dan sahabat karib. Di sini kita dapat lihat bahawa pada ayat yang pertama menerangkan tentang individu yang boleh dipilih untuk seseorang yang tersebut meluahkan perasaan ataupun meluahkan segala masalah yang dihadapinya, iaitu individu yang dinyatakan tersebut adalah ahli keluarga dan sahabat karib. Jadi kita boleh lihat pada ayat yang kedua, namun sekiranya mereka bukanlah sumber pilihan dalam menzahirkan sokongan sosial, adalah dinasihatkan untuk mendapatkan pandangan dan nasihat dari individu yang lebih pakar dalam memberi pendapat dan jalan penyelesaian yang baik. Di sini jelaslah bahawa menunjukkan terdapat aspek kohesif di mana pada ayat yang kedua, permulaan ayat menggunakan kata hubung, iaitu namun. Seterusnya bukan sahaja menggunakan kata hubung, malah terdapat kesinambungan idea antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua apabila ayat yang kedua menggunakan ungkapan mereka untuk merujuk kembali kepada individu, iaitu ahli keluarga dan sahabat karib. Jadi di sini jelas menunjukkan ini adalah merupakan antara salah satu contoh kohesif. Seterusnya kita beralih kepada contoh koheren. Di dalam petikan yang kami telah analisis, iaitu pada highlight yang telah kami warnakan dengan warna kuning, manusia secara fitrah perlu berkomunikasi dan berinteraksi setiap masa, terutama ketika berada di dalam keadaan sedar. Jadi di sini ayat yang pertama tersebut menerangkan bahawa manusia mempunyai fitrah ataupun lumrah dalam untuk berkomunikasi antara satu sama lain, terutamanya ketika dalam keadaan sedar. Jadi kita pergi kepada ayat yang kedua, di mana ayat yang kedua ini akan menunjukkan kepada kita bahawa terdapat aspek koheren. Ayat yang kedua, apabila komunikasi dilakukan secara berkesan, individu yang menerima atau mendengarnya dapat memahami apa yang cuba disampaikan. Jadi pada ayat yang kedua ini terdapat kesinambungan ataupun turutan idea di mana pada ayat yang pertama tersebut merupakan isi yang ingin dibincangkan, kemudian pada ayat yang kedua disambung dengan huraian yang menerangkan tentang
kesan apabila kita berkomunikasi secara baik, iaitu dapat memastikan individu yang menerima atau mendengarnya dapat memahami apa yang kita ingin cuba sampaikan. Jadi di sini jelaslah menunjukkan bahawa terdapat kesinambungan ataupun turutan idea secara logik dan secara teratur antara ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Berikut merupakan contoh penulisan yang jelas. Baiklah, sebelum saya meneliti ataupun menerangkan dengan lebih mendalam contoh-contoh penulisan yang jelas daripada teks yang telah kami ambil daripada artikel yang kami analisis, terlebih dahulu saya akan memberitahu ataupun menerangkan ciri-ciri yang menunjukkan bahawa penulisan tersebut dilakukan secara jelas. Iaitu yang pertama, penulisan tersebut dapat difahami dengan mudah oleh pembaca. Yang kedua, ayat yang digunakan tidak terlalu pendek, tetapi dalam masa yang sama mestilah tepat dan mudah difahami oleh pembaca. Seterusnya kita beralih kepada contoh teks yang telah kami ambil. Boleh lihat pada highlight berwarna biru. Pada ayat yang pertama, aktiviti fizikal dan senaman juga amatlah penting untuk menjamin kesihatan mental yang optimum. Senaman memberi banyak kebaikan, bukan sahaja kepada keadaan fizikal, malah kesihatan mental dan emosi yang lebih terkawal. Jadi pada ayat yang pertama jelas menunjukkan bahawa isu yang diketengahkan adalah mengenai aktiviti fizikal dan senaman yang akan membawa kebaikan kepada kesihatan mental yang baik. Kemudian disambung pula pada ayat yang kedua, di mana penghuraian dapat dilihat dengan jelas. Mana ayat yang kedua ini memberikan kepada kita bahawa faedah ataupun kebaikan yang kita perolehi apabila aktiviti fizikal dan senaman ini dilakukan. Ayat yang kedua ini menerangkan bahawa faedah bukan sahaja akan diperolehi dari segi fizikal, malah dari segi kesihatan mental dan juga emosi yang akan lebih terkawal. Jadi jelaslah menunjukkan bahawa ini merupakan salah satu penulisan yang jelas serta dapat difahami dengan mudah. Berikut merupakan contoh penulisan yang menggunakan bahasa formal ataupun bahasa baku, iaitu antara ciri utama di dalam penulisan yang menggunakan bahasa formal adalah, pertama sekali, mestilah tidak menggunakan bahasa slangar atau bahasa basahan yang digunakan di dalam pertuturan setiap hari. Seperti yang kita dapat lihat pada teks yang pertama, di mana saya telah warnakan ataupun highlightkan dengan warna biru, iaitu perkataan COVID-19. Itu merupakan salah satu bahasa formal yang digunakan ketika berlakunya penyebaran wabak COVID-19, di mana di dalam setiap teks yang rasmi seperti surat khabar, majalah, kebanyakannya akan menggunakan istilah COVID-19 dengan ditulis hurufnya semuanya besar. Seterusnya pada teks yang kedua adalah perkataan, dapat dilihat pada perkataan perintah kawalan pergerakan. Ini juga merupakan salah satu daripada bahasa formal yang digunakan ketika isu wabak COVID-19. Akhir sekali, bagi aspek kejelasan penulisan, di mana contoh penulisan yang mempunyai objektif atau tujuan. Baiklah, antara ciri-ciri yang dapat dilihat adalah setiap hujah yang dikemukakan perlulah benar. Kemudian pada ciri yang kedua dapat dilihat adalah hujah atau idea yang ditulis perlu disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat. Baiklah, seterusnya kita akan fokuskan kepada contoh yang telah kami ambil daripada artikel yang kami analisis, iaitu seperti mana dapat dilihat pada highlight yang telah kami warnakan dengan warna biru, iaitu pada nama rujukan tersebut. Pada ayat yang pertama terdapat nama rujukan American Psychological Association 2013. Kemudian pada ayat yang kedua juga terdapat nama rujukan, iaitu Wang ETL 2020. Jadi di sini jelaslah menunjukkan bahawa penulisan yang mempunyai objektif amat penting supaya hujah-hujah yang dikemukakan tidak bercanggah ataupun tidak mempunyai kesahihan yang boleh menyebabkan penulisan atau wacana yang dihasilkan tidak berkualiti.
Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada jenis-jenis rujukan yang digunakan di dalam artikel kami. Di sini terdapat 3 jenis rujukan yang telah kami gunakan, yakni yang pertama buku, artikel dan yang terakhir sekali adalah dokumen kerajaan. Sistem yang kami gunakan adalah gaya penulisan rujukan yang terkini, iaitu American Psychological Association 7, iaitu nama singkatannya adalah APA 7. Saya lampirkan juga secara penuh rujukan di dalam artikel yang telah kami ambil. Di sini terdapat 2 slide yang di mana telah menunjukkan rujukan penuh yang telah kami ambil. Rujukan pertama yang telah kami ambil adalah buku. Namun begitu, rujukan buku ini masih lagi terdapat buku yang menggunakan penulisan versi APA lama, iaitu APA 6. Jadi di sini saya akan sertakan sekali kesalahan ataupun perbandingan antara gaya penulisan versi APA 6 dan gaya penulisan versi APA 7. Baiklah, untuk buku yang pertama, seperti kita boleh lihat, nama pengarang adalah Burhanul Islam Al-Zarnuji. Tahunnya pada tahun 2018. Tajuk bukunya Ta'lim Al-Muta'allim Al-Muta'allim Al-Muta'allim, wasiat terkait adab akhlak menuntut ilmu. Jadi untuk versi APA 6 ditulis disertakan sekali dengan nama tempat, iaitu Indonesia. Kemudian Pustaka Arafah, nama penerbit. Jadi kita boleh lihat untuk versi APA 7 tiada apa-apa perbezaan yang ketara, namun dapat dilihat pada perkataan tempat itu, iaitu Indonesia, tidak disertakan sekali. Untuk buku yang kedua, masih lagi sama, terdapat perbezaan antara versi APA 6 dan versi APA 7, iaitu sebagai contoh, Goldman D, iaitu merujuk kepada penulis. 1995 merujuk kepada tahun terbitan. Emotional Intelligence merujuk kepada tajuk New York NY. Kemudian England tersebut sepatutnya pada penulisan APA yang terkini, iaitu APA 7, tidak lagi perlu diletakkan. Dan yang terakhir sekali adalah Bantam Books INC, iaitu merujuk kepada penerbit. Jadi di sini kita dapat lihat perbandingan antara versi APA 6 dan versi APA 7. Seterusnya, rujukan yang kami gunakan adalah artikel. Kemudian di dalam rujukan artikel itu telah terbahagi kepada 2 jenis, iaitu yang pertama artikel jurnal dan yang kedua adalah artikel jurnal elektronik, iaitu membawa maksud artikel tersebut disertakan sekali dengan link HTTPS. Okey, baiklah, untuk rujukan artikel jurnal biasa tanpa elektronik, seperti kita boleh lihat, untuk yang pertama, Cik Zarina Sa'ari dan Nur Hafizah Musa, itu merujuk kepada nama penulis. 2019 menunjukkan kepada tahun. Pendekatan psikoterapi Islam dalam menguruskan tekanan pesakit kronik tersebut merujuk kepada tajuk artikel. Seterusnya, Jurnal Usuluddin merujuk kepada nama jurnal. Volume 47 merujuk kepada jilid 47. Kurungan 1 itu membawa maksud kepada bab yang pertama, dan nombor 1 sehingga 34 itu menunjukkan muka surat pertama sehinggalah muka surat 34. Itu adalah untuk perujukan artikel jurnal biasa tanpa elektronik. Baiklah, kita lihat pula kepada rujukan artikel jurnal elektronik, iaitu beserta link. Abdul Rashid Abdul Aziz, Nur Hafizah Muhammad Sukur dan Nur Hamizah Abdul Razak merujuk kepada nama penulis, iaitu seramai 3 orang penulis. 2020 merujuk pada tahun. Wabak COVID-19, pengurusan aspek kesihatan mental semasa norma baharu, itu merujuk kepada tajuk artikel.
International Journal of Social Science Research merujuk kepada nama jurnal. 2 merujuk kepada jilid 2, dan kurungan 4 itu merujuk kepada bab yang keempat. Dan seperti biasa, nombor 156 sehingga 174 itu merujuk kepada bilangan muka surat. Dan yang terakhir sekali, ini adalah perbezaan yang kita boleh lihat, iaitu link HTTPS. Baiklah, untuk rujukan artikel yang ketiga ini adalah jenisnya artikel jurnal biasa juga, iaitu Lewis C. A. dan Cruz S. M. merujuk kepada nama penulis, 2006 merujuk kepada tahun, dan tajuknya Religion and Happiness Consensus, Contradictions, Comments and Concern. Itu merujuk kepada tajuk artikel. Dan Mental Health, Religion and Culture itu merujuk kepada nama jurnal. Jadi nombor 9 itu adalah membawa maksud kepada jilid ke-9, dan kurungan 3 membawa maksud kepada bab yang ketiga, dan yang terakhir sekali adalah muka surat, iaitu bermula daripada muka surat 213 sehingga 225. Jadi itu adalah antara 3 jenis artikel yang telah kami ambil di dalam analisis kami. Akhir sekali adalah rujukan daripada dokumen daripada kerajaan. Di sini saya sertakan 2 contoh dokumen daripada kerajaan. Yang pertama, Dasar Kesihatan Mental Negara, merujuk kepada tajuk dokumen 2012, menunjukkan bahawa tahun dokumen tersebut. Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan ataupun merujuk kepada agensi kerajaan. Dan yang terakhir sekali adalah HTTPS ataupun link yang telah disertakan. Untuk contoh yang kedua adalah Laporan Indeks Kesejahteraan Psikologi Malaysia IKPM, merujuk kepada tajuk dokumen. Sama juga 2020 merujuk kepada tahun dokumen. Jabatan Perkhidmatan Awam merujuk kepada agensi kerajaan. Dan yang terakhir sekali adalah link HTTPS.